Diriwayatkan bahawa Allah Subhanahu wa taala mewahyukan dalam salah satu kitab terdahulu, sungguhnya tidak setiap ucapan ahli hikmah ku terima, namun yang kuperhatikan adalah semangat dan hawanya. Jika semangatnya dan hawanya ditujukan kepadaku, maka aku akan menjadikan diamnya sebagai zikir, dan pandangan matanya dapat mengambil pelajaran dari semua yang disaksikannya. Subhanallah, patutlah mereka, everything mereka see, they got knowledge. Everything mereka see, they can comment and then they can give advice. Semua orang-orang begini ya. Allah Ta'ala sungguhnya tidak setiap ucapan ahli hikmah aku terima. Ahli hikmah tahu, orang kalau dapat hikmah ni lebih tinggi daripada dapat ilmu. Dapat hikmah tu dapat bijaksana. Dia tahu mematutkan tempat, dia tahu mematutkan hal dalam setiap keadaan. Di mana, bagaimana nak letakkan apa. Itu orang-orang ahli hikmah, bijaksana, wise man. Ya, ahli hikmah ni dah tinggi sekali ya. Orang ahli bijaksana, dalam istilah bahasa Melayu kita sebut dia orang ahli hikmah, orang ahli hikmah. Cakapnya tu diminta nasihatkan orang. Orang pandang satu perkara begini, tak cakap dengan dia, dia kasih satu pandangan yang lain, kita terbuka. Tak terfikir pun ni, tak terfikir pun. Dia boleh fikir dengan cara gitu. Tu ahli hikmah. Very wise, bijak sekali orang ahli hikmah. Tak semua cakapannya Allah Ta'ala terima pun. Sebab dia punya kepintaran, dia punya kebolehan untuk berfikir tu pun Allah yang beri. Tapi Allah Ta'ala tengok dia punya bimbangnya. Dia punya hamnya tu, dia punya bimbangnya. Bimbangnya, bukan semangatnya. Kalau semangat tu himmah ya. Tengok hamnya tu ialah apa tu? Hamnya ialah apa? Dia punya kebimbangannya. Bermakna apa yang menjadi bimbangnya dia? Apa yang dirasa kalau dapat ke tak dapat? Apa yang dirasa capai ke tak capai? Dunia, nama, populariti, kedudukan, atau redha Allah, atau nazarah Allah, atau bersama dengan Rasulullah selepas matinya. Dia punya ham dia Allah Ta'ala pandang. Kalau ham dia setakat perkara-perkara dunia, Allah Ta'ala tak peduli langsung. Hamnya Allah Ta'ala pandang ya. Dan hawanya, cakap hikmah tapi hawanya masih duniaan. Cakapnya hikmah tapi hawanya masih nak menghinakan orang. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jika hamnya dan hawanya ditujukan hanya kepadaku, dia punya bimbang keluh kesahnya ialah apa? Aku taat pada Allah Ta'ala ke tidak? Allah pandang aku ke tidak? Dalam kubur nanti aku bersama orang-orang ahlilah ke tidak? Dan hawanya tu saja, dia punya idam-idam kalbunya iaitu apa? Nak cari redha aku. Idam-idam kalbunya nak selamatkan apa? Agamaku. Kalau orangnya sampai begitu, dia punya hamnya dan hawanya, Allah Ta'ala akan jadikan, aku akan menjadikan diamnya tu sebagai zikir. Dia punya diam pun zikir. Kau tengok dia diam ya, tapi bukan setakat dia punya diam saja zikir tau. Dan dia memang zikir dalam diam. Allah Ta'ala jadikan dia zikir dalam diam. Jadi diamnya itu pun zikir. Diamnya tu kecoh. Diamnya tu kecoh. Kecoh zikir pada Allah. Kecoh runding dengan Allah. Kecoh rujuk kepada Allah. Kecoh lapor kepada Allah. Kecoh rayu kepada Allah. Kecoh dalam nampak dia diam. Tapi dia tidak diam. Otaknya tu, hatinya tu bicara dengan Allah. Bimbang tentang Allah. Tentang hamba Allah. Tentang umat Rasulullah. Tentang dia sebagai hamba Allah. Tentang dia dengan umat Rasulullah. Dia punya diam tu zikir. Orang-orang begini ya. Dia punya zikir sir dia tu. Orang jarang nampak dia pakai tasbih. Apalagi orang nampak dia bikin amal-amal yang zahir. Sebab tu kalau orang tanya kau zikirnya berapa? Tak ada, aku tak ada zikir. Sebab pada dia memang dia tak ada zikir tu. Tapi dia punya zikir tu automatik dengan Allah Ta'ala. Turun dan naik napasnya tu semua tu bicara dengan Allah. Bicara dengan Allah. Bicara dengan Allah. Bicara dengan Allah. Astaghfirullahaladzim. Orang ada sampai begini. Kita kok ada dalam diam aja terus maksiat. Diam je maksiat. Tak ada orang aja maksiat. Allah ya. Kalau dia sampai dah dia punya ham dia dan hawa dia tu hanya Allah semata-mata, Allah jadikan diamnya tu sebagai zikir, dan pandangan matanya dapat mengambil pelajaran daripada semua yang disaksikan. Jadi orang yang boleh belajar, ambil iktibar. Apa dia nampak, dia ambil iktibar. Apa dia nampak, dia ambil iktibar. Kalau dah apa dia nampak saja ambil iktibar, apalagi apa yang ada pada dia, kau tanya, semuanya ada ceritanya.
Semuanya dia bikin apa, bukan setakat fashion, setakat fancy, setakat apa enjoy, tapi semuanya tu ada melambangkan sesuatu, mengingat sesuatu, semata-mata tidaklah dia tengok sesuatu tu tengok yang kosong. Sebab itu Rasulullah SAW mengatakan duduk sama orang-orang hukama, nanti kau dapat share. Dia have certain views in everything, whatever yang dia nampak, semuanya dia ada pandangannya sendiri. Semuanya dia ambil belajar. Tengok muka Cina pun dia boleh tahu ada something yang dia dapat belajar. Dia tengok bahabi pun dia boleh tengok, dia boleh ingat macam-macam dia kalau tengok bahabi pun. Subhanallah, dia tengok bahabi, dia tengok macam-macam. Kan kita tengok ada orang salih kan, kalau dia tengok anjing saja, wahai anjing, Abu Bakar Adni, bapaknya suruh cari satu makhluk yang lebih rendah daripada dia. Keluarga Habib ni lah. Hatta dia tengok anjing pun, wahailah anjing, sekarang kau memang lebih hina pada aku sentuh kau kena sertu. Kau sentuh aku tak kena sertu. Tetapi yaumil akhir tu macam mana? Kalaulah aku sempat selamat semberang siratal mustaqim, barulah aku ketika tu mulia, kau jadi tanah, aku masuk jannah. Tetapi kalaulah aku jatuh ke neraka, kena minum air nanah, takkah engkau yang lebih baik jadi hanya setakat jadi tanah? Anjing dia tengok pun dia nampak kemuliaan anjing. Orang gini apa dia nampak, sekeping papan dia nampak pun dia ada bicara. Sampailah martabat Imam Ibn Athaillah kalau mengatakan, macam mana kau bilang Allah Ta'ala tu gaib, kalau setiap satu aku tengok aku nampak Allah di situ. Begitu ya orang-orang gini ya. Macam mana agaknya kehidupan mereka ya? Macam mana agak kehidupan dia? They are so busy all the time with Allah Ta'ala. They are so busy all the time with Allah Ta'ala ya. Senantiasa time kau tengok dia tengah tak busy, itu pun dia tengah busy dengan Allah Ta'ala. Kita pun busy juga, busy body. Orang punya urusan kita sibuk, kepo, tak ada kena-mengena dengan kita ya. Mereka busy dengan Tuhannya. Ya Allah, betapa kita ingin nak jadi macam orang gini ya. Ada tau orang yang begini, ada orang yang begini. Sampai akhir zaman kita Mahdi begini, pengikut dia semuanya begini belaka. Dari sekarang kita sibuk lain, orang punya sibuk lain. Ham dia tu kepada Allah, dan dia punya hawanya tu kepada Allah. Ada ke orang punya hawa nak air sejuk, orang punya hawa nafsu nak tengok wayang, dia punya hawa dia tu nak Allah. Senang cakap lah, ini COVID ini PKP ni, lockdown ni, awak punya cita-cita apabila dah unlock ni, awak punya cita-cita apa? Shopping lah kat KL, nak pergi berjalan makan angin lah, Jakarta, Bangkok, nak pergi Australia lah, nak pergi mana, New Zealand lah. Sayang, anda nak tengok antara anda punya ham dan kita punya ham, dan kita punya idaman kalbu kita ya. Macam mana? Apa yang kau punya idam sekarang? Senang cakap, lockdown sajalah, lockdown. Apa kau punya? Apa yang menjadi kebimbanganmu? Lama tak pergi makan angin ni, lama. Ataupun kau ingat nak pergi mana? Nak pergi Mekah. Pasal apa? Nak beli-beli barang kat bin Dawud. Naik sedap-sedap naik kapal terbang. Sama juga. Dan kau nak tengok kita dah masuk dalam golongan ini, memang belum lah. Nak tengok yang bahawa kita belum masuk dalam golongan ni, kau tengok banjir ni aja, kau ingat apa? Kau tengok benda ni, kau ingat apa? Kalau tak ada Allah, kau ingat di sini, maka kau jauh lah. Kita belum lah. Tengok apa? Tengok benda ini. Apa Allah bicara dengan kau tentang benda ini? Apa kau dapat pelajari mengenai kehebatan Allah dalam benda ini, cermin mata ini? Apa cerita Allah ada dalam cermin mata ini? Kalau hanya setakat untuk pandang tengok, itu sajalah. Jadi aku boleh baca dengan jelas. Itu saja. Kau tak tengok kebijaksanaan Allah, kau tak tengok ada kesan ciptaan Allah di sini, kemurahan Allah, bantuan Allah biar mata kau yang rabun tu boleh baca. Setiap tu ada orang yang begitu tuan-tuan ya, ada orang yang begitu. Masak asam pedas saja macam-macam dia punya bicara dengan Allah, macam-macam dia punya dengan Allah. Orang-orang gini semua tu ya. Kalau masak lauk ingredient dia banyak. Sambal, air asam, garam, kunyit, apa semua, plus zikrullah, plus istighfar, plus munajat, plus Allah. Sebab tu orang-orang gini semua ya, kadang-kadang kita makan lauk dia tu semacam punya istimewa, kerana dia punya masakan dia tu macam-macam ada dalamnya tu. Dan setiap satu yang dia masukkan tu semua ada ceritanya dengan Allah.
Ada ceritanya dengan Allah. Baik ya. Apa pun ya. Ini baru cakap masak. Apalagi kalau di antara mereka ada yang bina rumah. Boleh bikin bangunan tinggi. Setiap keluli, setiap simen, setiap konkrit yang dipasang tu ada berbicara dengan Allah. Kita bikin masjid pun tak ingat Allah. Mereka bikin pasar raya pun mereka ingat Allah. Ya. Baik.